Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi. Saya Halim Shah Nafi daripada kumpulan Bravo ingin memberitahu atau bagaimana cara-cara untuk mengenal pasti masalah seperti kita tahu daripada phase kedua sampai phase kelima. Okey. Baik, which is bukan phase 2 hingga phase 5, phase 1 sampai phase 5 atau step by step untuk menyelesaikan masalah. So, ini adalah soalan yang diberi. Okay, kita masuk seterusnya. Okey, untuk problem identify yang pertama, kita membuat pengatur pengujian atur cara. Tujuan untuk memastikan atur cara C++ itu betul. Yang kedua, menyelidik sesuatu masalah untuk mengetahui pelbagai aspek atau ciri-ciri secara terperinci dalam masalah pengaturcaraan C++. Masalah pelajar tidak mahir mengira CGPA. Yang ketiga, menyusun strategi yang penting dalam membentuk sesuatu dalam pengaturcaraan C++. Perlu memahami masalah yang hendak diselesaikan. Apa yang perlu menyelesaikan masalah? Apakah hasil daripada penyelesaian itu? Yang keempat ialah apakah keperluan input output proses? Yang kelima ialah membuat carta alir, pseudocode atau algoritma. Okey, untuk phase ketiga ialah yang pertama, fakta. Sesetengah pelajar tidak tahu bagaimana ingin mengira keputusan CGPA mereka. Okay, idea kumpulan kami ialah membina satu coding untuk membuat app untuk pelajar mengira CGPA dengan tepat dan pantas. Isu dia ialah bagaimana ingin membuat aplikasi penggiraan CGPA. So, plan kita orang yang pertama ialah membuat pengaturcaraan. Yang kedua, membina coding. Yang ketiga, mencuba run untuk mengetahui keputusan. Okey, ini ialah step yang keempat atau phase keempat. Okey, ini seperti yang kita tahu. Pengenalannya ialah setiap melakukan sesuatu kerja mestilah merancang terlebih dahulu. Jika tidak merancang, ia akan menjadi satu masalah yang akan berlaku. Dalam masalah yang saya ingin ceritakan ialah seorang pelajar yang membuat sebuah pengaturcaraan pengenaan CGPA tetapi mempunyai kesalahan dalam pengaturcaraan. Oleh itu, kesalahan pelajar itu adalah tidak merangkai jalan kerja terlebih dahulu sebelum melakukan kerja seperti menyelidiki masalah-masalah, membuat carta alir, algoritma dan sebagainya. Selain itu juga ketika melakukan proses coding, kita haruslah menggunakan syntax dan variabel yang betul. Pengaturcaraan merupakan persyaratan logikal dari pseudocode atau carta alir ke dalam suatu bahasa program. Huruf, angka dan simbol yang membentuk sebuah program. So, yang kedua ialah ini seperti carta alir yang kumpulan kami buat. Nanti kita akan mendalami lagi. Pemilihan jenis coding. Kumpulan kami menggunakan if-else untuk pengaturcaraan CGPA, penggiraan CGPA. Selain itu, switch case boleh menjadikan pengaturcaraan penggiraan CGPA. So, ini adalah coding yang kami buat. So, kesimpulan daripada ini ialah coding merupakan proses yang menggunakan bahasa pengaturcaraan dari mula menulis, memperbaiki coding hingga keluar output. Coding juga sangat bermanfaat untuk melatih daya fikiran manusia berfikir, mengendalikan masalah. Dalam coding kita berlatih untuk membuat algoritma, carta alir dan pseudocode. Kita juga boleh membuat formula sehingga segala masalah program terlebih mudah. So, untuk rujukan kami dapat daripada SlideShare www.slideshare.net/mobile dan sebagainya. Okey, untuk step yang kelima, ini adalah flowchart. Kumpulan kami menggunakan Raptor sebagai flowchart kami. So, ini yang pertama ialah CPA 1, CPA 2, CPA 3, lepas tu CPA 1, GAT and sebagainya. Ini adalah flowchart kita orang. Yang kedua ialah kita orang menggunakan pseudocode seperti mana yang di dalam step yang keempat. Alhasilnya ini dia
Enter your CPA 1 3.56, enter your CPA 2 3.56, enter your CPA 3 3.26. So ini sebagai contoh CPA. So CGPA-nya ialah 3.46 and then dia ada berada di second class upper. So second class upper adalah berada di sini. Okey, sekian daripada saya mewakili kumpulan Bravo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.